Okey. Bahan yang boleh dibuang dan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki termasuklah butiran pepeja kecil atau cecair yang tidak berbahaya dengan nilai pH 5 hingga 9. Maksudnya dia hampir neutral lah. Kenapa butiran pepeja kecil? Kalau pepeja besar nanti pipe tersumbat. Cecair yang berbahaya kalau you buang kat sinki, nanti pencemaran air. Okey. Okey, raja di bawah menunjukkan bahan tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Ini contoh-contoh bahan tak boleh buang Nilai pH yang kurang daripada 5 atau lebih daripada 9. Maksudnya ini pH kurang daripada 5. pH kalau kurang daripada 5 maksudnya berasid. Okey. Kalau pH lebih daripada 9 maksudnya alkali. So, benda yang berasid, benda yang beralkali tak boleh dibuang ke dalam sinki. Nanti pencemaran berlaku. Okey, seterusnya. Sisa organik dan pepejal, bahan kimia tertentu, bahan reaktif, pelarut organik. Okey, cikgu nak awak highlightkan beberapa je, tak payah hafal semua. Okey. Bahan toksik, bahan meruap, bahan radioaktif, logam berat. Okey, seterusnya. Dah Okey, seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan contoh-contoh bahan tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki, bahan dengan nilai pH. Ini contoh-contoh yang tadi ke atas ni. Okey, ini contoh-contoh, you kena tahu beberapa. Okey. Kalau bahan pH yang kurang daripada 5 dan lebih daripada 9, contohnya alkali dan asid yang kuat atau pekat. Bahan kimia tertentu seperti grease, minyak, petrol, cat minyak, hidrogen peroksida. Pelarut organik seperti turpentine, aseton, toluena, metil asetat, hexana. Okey, pelarut organik dia melarutkan bahan organik. Bahan meruap yang senang daripada cecair meruap menjadi gas. Contohnya bromin cair, neptalina, iodine. Yang highlight, you kena highlightkan Bahan radioaktif seperti fosforus 32. Sisa organik dan pepejal, contoh bangkai bahan hasil buangan haiwan. Bahan reaktif contohnya natrium dan kalium. Okay, bahan reaktif maksudnya dia bertindak balas dengan cepat. Okey, toksik contohnya mercury, arsenik, cyanida, ethidium bromida. Logam berat seperti serbuk plumber. Okey, dah Okey, seterusnya. Okey, pengurusan bahan sisa biologi. Okey, bahan sisa biologi boleh dikelaskan kepada dua jenis.
Bahan sisa biologi bukan biobahaya, maksudnya tak berbahaya. Yang ini bahan sisa biologi biobahaya, kita panggil biohazard. Okey, jenis-jenis bahan sisa biologi. Okey. Bahan sisa biologi bukan biobahaya seperti tisu manusia atau hidupan lain yang tidak mengandungi ejen biobahaya dan tidak berjangkit. Okey, jadi ini benda-benda ni, tisu ni dibuang ke tapak pelupusan. Kalau biobahaya atau biohazard seperti tisu hidupan, radas atau bahan yang mengandungi ejen biobahaya seperti virus ke, bakteria ke, bahan toksin ke seperti bahan kumur, dikontaminasi maksudnya disinfektan. Maksudnya dia masuk ke dalam bilik atau mesin autoclave. Ini dia nak basmi kuman. So, mesin autoclave ni dia nak bagi dia basmi kuman dengan cara macam mana, panaskan dia. Cikgu tunjuk autoclave machine. Cikgu tunjuk gambar supaya you faham. Image. Ini bahan untuk membasmi kuman. Okey, kita panggil machine autoclave. Dia high pressure tekanan sangat tinggi. Okey, tekanan dia tinggi. Sebenarnya dia nak membasmi kuman je, membunuh mikroorganisma semua. Lepas dah dimasukkan ke dalam mesin autoclave ataupun bilik, kenapa ada bilik dengan mesin tu kecil je. Contohnya bahan sikit-sikit je. Kalau perlukan bilik maksudnya benda-benda yang besar, okey, dalam kuantiti yang banyak. Jadi dia kena gunakan bilik autoclave. Lepas dah dibasmi kuman, dilupuskan dalam alat pelupusan kita panggil incinerator. Okey, alat pelupusan kita panggil incinerator. Okey, cikgu tunjuk contoh incinerator. Ini selalu awak akan jumpa perkataan ni. Ini incineratornya. Tempat macam bakar lah. Okey. Ini kita panggil incinerator. Tempat bakar. Kalau Chinese, ini cerita sekejap. Seterusnya, ini mesin autoclave. Ada tunjuk lah, senang lah. Mesin autoclave dengan incinerator. Okay, incinerator tu besar boleh satu bilik. Okay. Jenis-jenis bahan sisa biologi bahaya adalah seperti berikut. Kategori A, sisa tajam seperti jarum, picagari, slide kaca, pipet kaca dan lenset yang telah digunakan. Kategori B, sisa bukan tajam. Okey, ada 4 kategori. Kategori A, sisa tajam. Kategori B, sisa bukan tajam seperti tisu, kapas, tuala, sarung tangan yang telah digunakan. Kategori C, sisa bangkai, organ, tisu organisma seperti bangkai haiwan, organ dan tisu haiwan dan tumbuhan dan spesimen biologi, kultur, bakteria dan kulat atau kulat. Kalau kategori D, sisa daripada badan seperti cecair lah, darah, air liur, serum. Okey, serum. Ini semua biobahaya. Kita panggil biohazard. Okay. Dialisis ataupun cuci buah pinggan ada tong warna kuning. Kalau dekat hospital selalu jumpa. Ini tempat-tempat tong biobahaya dibuang lah. Okey, lepas buang, kena lupus. Pelupusan bahan sisa biologi, prosedur operasi standard. Okey, POS. Bukan POS laju Prosedur operasi standard. Okay.